Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami merupakan kumpulan 8 yang terdiri daripada 5 orang ahli iaitu Nur Amaliza binti Muawwalillah, yang kedua Nik Nur Azurin binti Nur Azhar atau Nik Nur Azhar, yang ketiga Pawitra anak perempuan S. Suresh, yang keempat Siti Akilah binti Azizan, yang kelima Nurul Farah Farhana binti Uthman. Pada hari ini kami akan membincangkan berkaitan dengan tajuk iaitu tercekik atau choking. Pertama sekali saya akan perkenalkan kepada kamu semua apa itu yang dikatakan dengan tercekik. Tercekik adalah satu kemalangan serius yang patut dielakkan kerana kesannya boleh mengakibatkan kematian atau trauma kepada mangsa. Kejadian tercekik biasanya berlaku apabila makanan, permainan ataupun objek tersangkut pada kerongkong manusia atau mangsa yang boleh menyebabkan seseorang itu sukar bernafas. Kejadian tercekik boleh berlaku kepada orang dewasa, kanak-kanak dan bayi. Ahli sains berpendapat bahawa tercekik membawa maksud satu situasi di mana sekatan atau halangan pernafasan telah berlaku. Tercekik adalah bila berlakunya sekatan pada saluran pernafasan yang boleh menyebabkan mangsa kekurangan oksigen pada paru-paru bagi penyerapan ke dalam saluran darah. Okey, oleh itu jika mangsa dibiarkan selama 10 minit dalam keadaan tercekik, otak mangsa mula tidak berfungsi kerana kegagalan darah dan oksigen disalurkan ke otak. Selain itu, kekurangan selepas 4 hingga 6 minit, sel-sel otak akan mula mati dan selepas 10 minit, semua bahagian otak secara keseluruhannya akan mati. Ini akan menyebabkan kulit mangsa, terutama pada bahagian muka, mula menjadi kebiruan. Seterusnya, tercekik boleh dibahagikan kepada dua, iaitu separa tercekik dan tercekik sepenuhnya. Okey, apa itu yang dikatakan dengan separa tercekik? Separa tercekik biasanya tidak membahayakan kerana mangsa masih boleh bernafas dan bercakap kerana masih ada saluran udara pada kerongkong. Manakala tercekik sepenuhnya pula ialah makanan atau sesuatu objek telah menghalang sepenuhnya saluran pernafasan. Ini akan menyebabkan mangsa sukar untuk bernafas, malah tidak mampu untuk bercakap atau batuk. Seterusnya, objek yang menyebabkan seseorang itu tercekik ialah benda-benda biasanya boleh tersangkut pada saluran pernafasan. Sebagai contoh seperti ketulan-ketulan daging, biji-bijian, ketulan makanan, coklat atau mainan-mainan kecil. Benda asing ini secara tidak sengaja akan tersangkut pada saluran pernafasan yang akan menyebabkan mangsa sukar untuk bernafas. Okey, di sini saya ada sertakan beberapa gambar contoh benda asing ataupun objek yang kebiasaannya boleh menyebabkan seseorang itu mengalami tercekik. Gambar pertama adalah gula-gula jeli, yang kedua adalah duit shilling, yang ketiga adalah dadu dan gambar keempat adalah mainan-mainan kecil yang biasa dimainkan oleh kanak-kanak. Tanda-tanda tercekik. Seseorang yang tercekik akan mengalami kesukaran untuk bernafas secara tiba-tiba. Hal ini kerana ketika tercekik, objek atau makanan akan masuk ke dalam ruang trachea iaitu saluran pernafasan. Seterusnya, bunyi pernafasan yang tidak normal. Selain itu, seseorang yang tercekik lazimnya akan menggenggam leher mereka iaitu meletakkan tangan dan macam memegang kerongkong. Mereka juga mungkin mempunyai kesan kebiru-biruan pada bibir. Di samping itu, mangsa yang tercekik sukar untuk batuk dengan sempurna. Tanda-tanda lain tercekik adalah mangsa sukar untuk bercakap kerana makanan tersekat dalam saluran udara. Dan akhir sekali, mangsa yang tercekik akan pengsan atau tidak sedarkan diri kerana kekurangan oksigen di dalam badan. Perkara yang perlu dihindari ketika membantu mangsa yang tercekik. Pertama sekali, jangan menepuk belakang mangsa ketika berdiri. Hal ini kerana ia boleh menyebabkan objek atau benda asing yang tersangkut pada kerongkong mangsa akan masuk dengan lebih dalam. Seterusnya,
Jangan korek mulut mangsa untuk melihat objek yang tersekat. Sebaiknya beri galakan kepada mangsa untuk batuk bagi mengeluarkan objek tersebut. Cara menghindari daripada tercekik. Makan secara perlahan-lahan, iaitu tidak makan dengan terlalu gelojoh. Kunyah secukupnya makanan yang dimakan, terutama makanan yang besar dan pejar sebelum menelan makanan tersebut. Yang ketiga, duduk ketika makan dan jangan bercakap atau ketawa ketika mulut sedang penuh dengan makanan yang dikunyah. Kemudian, perhatikan kanak-kanak, terutama bayi, kerana mereka gemar memasukkan objek ke dalam mulut mereka. Contohnya, permainan yang kecil, penutup pen, duit dan sebagainya. Akhir sekali, jauhkan objek kecil daripada bayi dan kanak-kanak. Anatomi bahagian epiglotis yang tercekik, benda asing. Esofagus iaitu saluran makanan yang berfungsi untuk membawa makanan ke perut. Berhampiran dengan esofagus itu terletaknya saluran pernafasan yang berfungsi untuk menyalurkan udara ke paru-paru. Tercekik mungkin disebabkan oleh struktur kecil atau makanan yang menyebabkan epiglotis menutup saluran pernafasan. Memandangkan esofagus dan saluran pernafasan ini terletak berhampiran, kadang-kala makanan yang sepatutnya masuk ke esofagus untuk ke perut tersalah masuk ke saluran pernafasan. Kaedah rawatan awal. Kaedah rawatan awal seperti kaedah Heimlich Manoeuvre. Antara cara yang boleh dilakukan oleh orang awam untuk menyelamatkan mangsa yang tercekik. Langkah-langkah untuk melakukan kaedah Heimlich Manoeuvre ni adalah tenangkan mangsa dan maklumkan kepada mangsa tentang rawatan yang akan dilakukan. Berdiri di bahagian belakang mangsa, kemudian genggamkan tangan dan letakkan sebelah tangan tersebut pada abdomen di atas pusat mangsa. Seterusnya, letakkan satu lagi tangan di atas tangan yang digenggam awal tadi. Kemudian, tolak bahagian abdomen mangsa ke atas dengan kuat, pantas dan berhati-hati. Tolakan pergerakan tangan tersebut mestilah ke dalam dan ke atas. Hal ini adalah untuk menekan diafragma dan menaikkan tekanan di dalam ruang toraks. Udara dari paru-paru yang ditolak keluar akan mengakibatkan benda asing yang tersangkut pada saluran pernafasan akan ditendang keluar. Terdapat beberapa keistimewaan melakukan Heimlich Manoeuvre. Antaranya, gerakan boleh dilakukan dalam pelbagai kedudukan pesakit tanpa membuang mangsa untuk membetulkan kedudukan mangsa. Maksudnya, boleh dilakukan sama ada berdiri, duduk dan sebagainya. Selain itu, Heimlich Manoeuvre boleh dilakukan kepada sesiapa sahaja kerana berat badan mangsa yang berlebihan tidak akan menghalang mangsa untuk mendapatkan kaedah rawatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Aqilah binti Azizan seterusnya akan menerangkan kaedah rawatan untuk orang dewasa yang tercekik. Sekiranya mangsa tercekik, kita dapat membuat pengecaman sama ada benda asing tersebut tersumbat tidak sepenuhnya ataupun tersumbat sepenuhnya. Sekiranya tersumbat tidak sepenuhnya, mangsa akan menunjukkan gejala seperti sesak nafas, sukar bercakap, batuk dan sakit. Manakala sekiranya benda asing tersebut tersumbat sepenuhnya, mangsa akan menunjukkan ciri-ciri seperti tidak berupaya untuk bernafas, bercakap atau batuk dan hilang daya sedar. Seterusnya, saya akan menerangkan kaedah rawatan untuk memberi bantuan kepada mangsa yang tercekik. Kaedah ini sesuai digunakan untuk mangsa yang dikategorikan dewasa. Langkah pertama, beri keyakinan kepada mangsa. Kemudian bengkokkan mangsa ke hadapan supaya kepalanya lebih rendah daripada dadanya. Seterusnya kita perlu beri 5 tepukan pada belakang mangsa.
Tepukan ini bertujuan untuk keluarkan sengkangan dan minta mangsa untuk lepaskan batuk. Tepuk belakang mangsa antara tulang skapula sebanyak 5 kali dengan sebelah tangan. Kemudian, kita perlu memeriksa mulut mangsa sama ada benda asing tersebut keluar ataupun tidak keluar. Ini merupakan sambungan bagi kaedah rawatan mangsa dewasa yang tercekik. Okey, sekiranya benda asing masih tersangkut, laksanakan langkah kedua. Seperti yang anda lihat di gambar rajah yang di bawah, ini merupakan contoh pengendalian tepukan belakang mangsa. Seterusnya adalah langkah kedua bagi bantuan untuk mangsa dewasa yang tercekik. Pertama, peluk tubuh mangsa dari belakang. Letakkan kedua belah tangan pada tubuh mangsa dan sebelah penumbuk diletakkan di antara tulang sternum terbawah. Gambar rajah yang terdapat dalam slide merupakan contoh cara peluk tubuh mangsa dari belakang. Kemudian langkah ketiga, beri tekanan sebanyak 5 kali. Pegang penumbuk dengan tangan sebelah lagi dan tarik ke dalam dan ke atas sebanyak 5 kali. Periksa mulut mangsa bagi memastikan sengkangan tersebut terkeluar. Gambar di bawah menunjukkan contoh tekanan sebanyak 5 kali. Seterusnya adalah langkah yang terakhir, iaitu langkah keempat. Sekiranya benda asing masih tidak terkeluar, ulang keseluruhan urutan, iaitu dari langkah 1 hingga langkah ketiga sehinggalah sengkangan tersebut keluar ataupun terlepas. Jika masih gagal, rujuk dengan pakar segera untuk mendapatkan bantuan kecemasan. Ulangi prosedur hingga bantuan tiba. Seterusnya adalah kaedah rawatan sekiranya orang dewasa tidak sedarkan diri disebabkan tercekik. Pertama, tekanan dibuat pada dada mangsa. Kaedah ini sama seperti teknik tekanan dalam CPR. Kemudian tekanan dada dan hembusan pernafasan. Yang ketiga, periksa mulut mangsa selepas setiap kali tekanan. Tujuan dia adalah untuk kita melihat sama ada benda asing tersebut keluar atau untuk memeriksa sama ada mangsa bernafas ataupun tidak. Ulangi prosedur sehingga bantuan tiba. Kanak-kanak tercekik. Terdapat beberapa tanda yang menunjukkan bahawa kanak-kanak mengalami tercekik. Tanda yang pertama adalah sesak nafas dan kanak-kanak juga akan mengalami kesukaran untuk bercakap dan mereka juga akan memegang pada bahagian kerongkong. Kawasan mulut dan bibir kanak-kanak juga akan menjadi kebiruan dan mereka juga tidak berupaya untuk bercakap atau batuk. Tercekik juga ini boleh menyebabkan kanak-kanak hilang daya sedar atau pengsan. Rawatan bagi kanak-kanak yang tercekik. Langkah yang pertama adalah beri 5 tepukan pada belakang mangsa. Tepukan tersebut adalah antara tulang skapula sebanyak 5 kali dengan pangkal tangan. Kemudian periksa mulut mangsa. Jika mangsa masih berada dalam keadaan lemas, teruskan langkah kedua dan bengkokkan tubuh mangsa ke depan. Langkah 2. Beri 5 tepukan pada dada mangsa. Berdiri atau melutut di belakang mangsa. Genggam penumbuk dan letakkan pada tulang sternum terbawah. Sebelah lagi tangan menggenggam penumbuk dan tarik ke arah atas sebanyak 5 kali pada kadar kira-kira 3 saat setiap tekanan. Langkah 3. Ulang keseluruhan urutan. Ulang langkah 1 hingga 2 sehingga benda asing terlepas. Jika benda asing masih tidak terlepas, hubungi bantuan kecemasan. Teruskan prosedur urutan hingga bantuan tiba. Jika kanak-kanak tidak sedarkan diri, terdapat beberapa perkara yang perlu dilakukan sekiranya kanak-kanak yang tercekik tidak sedarkan diri. Yang pertama adalah lakukan teknik tekanan sama seperti CPR. Lakukan tekanan dada atau hembusan pernafasan. Kemudian periksa mulut mangsa selepas setiap tekanan. Ulang prosedur sehingga bantuan tiba. Bagi bayi yang tercekik, tanda-tanda bayi tersebut tercekik adalah yang pertama, sukar bernafas, yang kedua, muka dan leher yang merah,
Yang ketiga, bunyi yang luar biasa atau tiada bunyi langsung. Dan yang terakhir, kulit menjadi lebam. Bagi langkah yang kedua, periksa mulut bayi. Yang pertama, terlentangkan tubuh bayi di atas lengan anda. Kemudian, gunakan hujung jari untuk mengeluarkan sebarang sengkangan yang nyata. Jika berterusan, laksanakan langkah ketiga. Bagi langkah ketiga, berikan 5 tekanan pada dada bayi. Caranya adalah letakkan 2 hujung jari pada tulang sternum bawah dan beri tekanan. Kemudian periksa sekali lagi mulut bayi. Seterusnya, jika langkah itu tidak berkesan, laksanakan langkah yang keempat. Dalam langkah keempat pula, ulangi keseluruhan urutan prosedur. Kemudian, ulang langkah 1 hingga langkah ketiga sebanyak 3 kali. Jika sengkangan tidak terlepas, hubungi dengan segera bantuan kecemasan. Kemudian, teruskan prosedur sehingga bantuan tiba. Sekiranya bayi yang mengalami tercekik merupakan bayi yang tidak sedarkan diri pula, CPR perlu dilakukan. Caranya adalah buka saluran pernafasan bayi dengan mendongakkan kepala dan angkat dagu bayi. Kemudian, periksa mulut bayi sekiranya terdapat benda asing. Keluarkan benda asing dengan menggunakan jari sekiranya kelihatan. Sekiranya bayi tidak bernafas setelah benda asing dikeluarkan, berikan bantuan pernafasan. Kemudian, perhatikan pengembangan dada dan nilai pernafasan bayi. Selepas itu, hubungi bantuan kecemasan. Slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan jika mangsa mengalami tercekik dan mangsa berada dalam keadaan bersendirian, sama ada berada di tempat kerja ataupun berada di mana-mana sahaja. Okey, sebenarnya mangsa boleh melakukan tekan abdomen pada diri sendiri. Ini boleh dilakukan dalam 2 cara. Yang pertama, mangsa boleh melakukan tekanan abdomen sendiri menggunakan tangan. Ia dilakukan dengan meletakkan tangan dengan cara yang sama seolah-olah sedang melakukan tekanan abdomen pada individu lain dan menekan ke dalam dan ke atas. Satu lagi pilihan, mangsa boleh membongkokkan pusat ke atas objek pegun seperti belakang kerusi dan menekan diri pada objek tersebut. Seterusnya adalah berkaitan dengan ibu hamil atau individu yang mempunyai berat badan yang berlebihan atau obesiti yang mengalami masalah tercekik tetapi berada dalam keadaan sedar. Okey. Tekanan abdomen mungkin tidak berkesan bagi individu yang sedang hamil atau yang mengalami masalah berat badan berlebihan. Dalam keadaan ini, tekanan di dada boleh digunakan. Untuk mangsa yang sedar, yang sedang duduk atau berdiri, lakukan langkah-langkah yang telah disenaraikan di bawah. Yang pertama, letakkan tangan anda di bawah ketiak mangsa. Yang kedua, letakkan lengan di sekeliling dada mangsa. Yang ketiga, letakkan ibu jari pada penumbuk di bahagian tengah tulang dada. Yang keempat, genggam tangan anda dengan tangan yang lain dan tekan ke belakang. Seterusnya, sehingga objek itu keluar atau sehingga individu tersebut sedarkan diri. Slide yang terakhir berkaitan dengan rawatan yang boleh diberikan kepada ibu mengandung atau individu yang mengalami obesiti tetapi tidak sedarkan diri. Teknik tekanan adalah sama seperti individu dewasa yang tidak sedarkan diri.
anda boleh menekan badan mangsa tetapi jangan menekan perut mangsa. Okey, anda boleh mengikuti teknik-teknik ataupun langkah-langkah telah disenaraikan di bawah. Langkah pertama, anda boleh berlutut di sebelah mangsa. Langkah yang kedua, letakkan 2 jari di sisi bawah tulang rusuk sehingga anda mencapai bahagian bawah tulang dada yang dipanggil sigmoid. Yang ketiga, dengan 2 jari anda berada pada sigmoid, letakkan tangan yang lain pada tulang dada tepat di atas jari anda. Tekanan haruslah dilakukan dengan cepat dan kuat untuk mengeluarkan objek. Langkah yang keempat, penjagaan perlu diambil kerana komplikasi seperti keretakan tulang rusuk dan kerosakan otak jantung boleh terjadi bila melakukan teknik ini. Yang keempat, sekiranya mungkin, tekanan abdomen pada diafragmatik yang berada di bawah tulang rusuk harus dilakukan terhadap wanita hamil, terutamanya jika ada ruang di antara rahim dan bayi yang sedang membesar. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami.